Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 5 memilih tajuk tingkah laku vandalism dalam kalangan pelajar sekolah. Bagi bahagian pengenalan, gejala vandalism biasanya sering dikaitkan dengan pelajar sekolah. Kebiasaannya, gejala vandalism ini dianggap sebagai bentuk jenayah, tetapi gejala ini tidak terlalu mendapat perhatian dari orang ramai. Motif berlakunya vandalism ini disebabkan emosi ataupun perasaan geram untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Hal ini menyebabkan pelajar lain tidak dapat menggunakan kemudahan dengan baik yang disediakan oleh kerajaan. Menurut Kamus Dewan 2004, vandalism ialah suatu perbuatan yang membinasakan suatu atau merosakkan harta benda awan atau persendirian. Vandalism merupakan perbuatan yang merubah sesuatu tempat menjadi kurang enak dipandang. Perbuatan tersebut seperti melukis, menyembur cat, menampar, merosak harta benda awam milik kerajaan untuk kemudahan orang ramai. Laporan statistik mencatatkan kerugian akibat vandalism di sekolah menengah bagi pertengahan tahun 2000 ialah RM40,446 yang membabitkan perbuatan merosakkan peralatan seperti meja, kerusi, pagar dan tandas. Perbuatan ini juga dilaporkan di sekolah yang membabitkan murid-murid di bawah 12 tahun. Kerugian yang dicatatkan dalam sekolah rendah ialah RM31,384 bagi tempoh Januari hingga Julai 2000. Latar belakang pula, di Malaysia, tingkah laku merosakkan harta benda awam di tempat terbuka atau di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. Vandalism adalah perbuatan yang merosak atau mengubah keadaan persekitaran kemudahan awam atau harta persendirian tanpa sebab yang tidak sah di sisi undang-undang. Menurut Law and Order 2015, berdasarkan pengertiannya, vandalism dibahagikan kepada beberapa jenis. Pertama, vandalism berbentuk keinginan. Perbuatan ini menunjukkan perasaan menginginkan benda tersebut rosak dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Yang kedua, vandalism berbentuk dirancang. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh pelajar sekolah untuk mencapai kehendaknya, di mana menyembunyikan loceng sekolah bagi mengganggu ketenteraman pelajar dan guru. Yang ketiga ialah vandalism ideological, di mana perbuatan yang telah dirancang. Hal ini di mana perbuatan mengecat dan menyembur cat di dinding bangunan sekolah dengan menulis slogan yang tidak masuk akal seperti kata-kata makian, pornografi dan sebagainya. Yang keempat ialah vandalism bersifat balas dendam. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh pelajar yang tidak puas hati dengan guru atau pelajar lain. Perbuatan seperti mencalakan kereta guru, mempancitkan tayar kereta guru dan merosakkan telefon awam. Vandalism yang kelima bersifat sengaja merosakkan harta benda awam dan sekolah dengan sewenang-wenangnya. Perbuatan tersebut ialah memecahkan tingkap sekolah, memecahkan kotak house rail tanpa diketahui oleh pihak sekolah. Dengan perbuatan tersebut, pelajar yang tidak bertanggungjawab itu berasa senang hati tanpa berasa bersalah. Vandalism yang terakhir ialah vandalism bersifat merosak, di mana merosakkan harta benda awam atau sekolah dengan secara berbahaya. Perbuatan ini dilakukan menunjukkan sifat bahawa kecewa akan tindakan sekolah. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya masalah vandalism dan kesan buruk terhadap perbuatan tersebut. Bagi mencegah perbuatan ini, terdapat beberapa langkah pencegahan bagi mengurangkan perbuatan vandalism dalam kalangan pelajar. Permasalahan kajian. Pada masa kini, masalah sosial iaitu masalah vandalism dalam kalangan pelajar sekolah dilihat semakin meningkat. Hal ini kerana vandalism bukanlah perkara yang baru tetapi dianggap sebagai gejala yang suka dibendung kerana pelajar mudah terpengaruh dengan gejala dan budaya tidak sihat tersebut. Perbuatan vandalism yang sering dilakukan oleh pelajar seperti merosakkan harta benda sekolah, murid lain, guru, kantin dan peralatan lain yang terdapat di sekolah. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar tersebut mendapat perhatian daripada masyarakat sekeliling serta menimbulkan kerisauan terhadap pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekeliling.
Masalah vandalisme ini dianggap sebagai ringan, tetapi pihak kerajaan dan sekolah perlu menanggung kerugian yang sangat besar untuk membaik pulih segala kerosakan yang dilakukan oleh pelajar. Keadaan ini akan memberi kesan yang sangat buruk terhadap ekonomi negara sekiranya masalah vandalisme ini terus meningkat pada setiap tahun tanpa dibendung. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa pihak kerajaan termasuk sekolah akan menanggung kerugian yang amat tinggi sehingga boleh mencecah kepada jutaan ringgit. Persoalan kajian. Dalam bab ini, kita akan lebih berfokus kepada 3 persoalan yang terdapat dalam kajian ini. Yang pertama ialah, apakah faktor keluarga, rakan sebaya dan sekolah yang mendorong pelajar sekolah untuk terlibat dalam salah laku vandalisme di sekolah. Yang kedua, apakah kesan yang terjadi apabila kegiatan salah laku vandalisme tertular dalam kalangan pelajar sekolah. Yang ketiga, bagaimanakah cara atau langkah yang boleh diambil oleh keluarga dan pihak sekolah untuk mencegah dan mengatasi tingkah laku vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah. Tujuan kajian ini dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana faktor keluarga, rakan sebaya dan sekolah memberi kesan terhadap kegiatan vandalisme pelajar di sekolah. Hal ini kerana tindakan pelajar tersebut berkemungkinan dipengaruhi oleh persekitaran sosial mereka. Sampai itu, kajian ini dilakukan bagi mengetahui langkah yang boleh diambil oleh pihak yang terlibat seperti sekolah dan keluarga bagi memastikan kegiatan vandalisme ini tidak berterusan di kalangan pelajar sekolah. Oleh itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberi maklumat sedikit sebanyak tentang masalah vandalisme dalam kalangan pelajar yang dilihat semakin meningkat. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama untuk menjelaskan faktor keluarga, rakan sebaya dan sekolah yang menyebabkan berlakunya masalah vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti kesan berlakunya masalah vandalisme terhadap pelajar sekolah. Dan objektif yang ketiga ialah untuk menghuraikan langkah yang boleh diambil oleh keluarga dan pihak sekolah bagi mengatasi masalah vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 061692 Ahmad Adib Alimin bin Ramli akan meneruskan pembentangan tentang skop kajian. Jadi kajian ini menekankan kepada faktor perbuatan vandalisme yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang berlaku di sekolah. Jadi data peningkatan perbuatan vandalisme yang berlaku ini diperolehi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Selain itu juga, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pelajar itu yang melakukan perbuatan vandalisme serta juga mencari penyelesaian yang efektif supaya kes perbuatan vandalisme ini tidak lagi meningkat dalam kalangan pelajar di sekolah dan juga supaya kes ini dapat dikawal dan juga tidak berlaku kerugian yang banyak kepada pihak sekolah dan juga pihak kerajaan. Vandalisme merupakan salah satu isu yang popular dalam kalangan pelajar. Beberapa tahun berlalu, namun isu ini masih tetap menjadi perbualan hangat masyarakat setempat. Hasil kajian ini penting kepada pelajar sebagai jalan untuk mereka membendung permasalahan vandalisme. Setidak-tidaknya mereka mampu untuk menjauhi punca berlakunya tingkah laku vandalisme ini serta mereka dapat mengenal pasti kesan yang berlaku daripada perbuatan tersebut. Selain itu, hasil dapatan kajian ini amat berguna kepada pihak sekolah. Hal ini demikian kerana segala perbuatan vandalisme yang berlaku bermula dari sekolah disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi pelajar itu sendiri. Tidak dimungkiri pihak sekolah boleh menggunakan hasil dapatan kajian sebagai salah satu langkah mengatasi dan membantras salah laku vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah. Seterusnya, dapatan kajian ini juga boleh digunakan oleh ibu bapa bagi mengenal pasti gejala serta punca salah laku vandalisme kepada anak mereka. Selain itu, turut mengenal pasti langkah pencegahan yang berkesan bagi anak mereka untuk menghindari daripada salah laku vandalisme. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan pendidik pertama kepada anak.
Apa saja tingkah laku ibu bapa akan diikuti anak mereka. Dalam erti kata lain, pada mata anak, ibu bapa merupakan role model kepada mereka. Oleh hal demikian, dengan adanya hasil kajian ini mampu memberikan serba sedikit pengetahuan kepada ibu bapa mengenai tingkah laku vandalisme. Di samping itu, kajian ini penting kepada pihak universiti dalam menjalankan pendidikan yang berguna serta penambahbaikan kepada penyelidik pada masa akan datang. Oleh hal demikian, penyelidik akan menjadikan hasil dapatan kajian ini sebagai salah satu bahan rujukan mereka dalam membuat penyelidikan mereka sendiri. Dalam arti kata lain, hasil dapatan kajian ini sekiranya tidak berkesan akan ditambahbaikkan oleh penyelidik pada masa akan datang. Tuntasnya, diharapkan kajian ini mampu memberikan gambaran jelas mengenai salah laku vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah. Kaedah kajian. Yang kaedah pertama ialah penyelidikan kuantitatif. Reka bentuk kuantitatif melibatkan data berbentuk numerik dengan prosedur pengumpulan data kuantitatif. Reka bentuk ini digunakan dalam penyelidikan yang mana melibatkan data berangka yang dianalisis dengan statistik deskriptif ataupun inferensi. Ia bertujuan untuk menguji teori, menunjukkan perbezaan dan perhubungan secara statistik serta meramal tingkah laku Piau CY 2021. Statistik deskriptif merupakan data yang diperolehi daripada keseluruhan populasi dan statistik asas seperti frekuensi, min, peratusan dan sebagainya. Ini bermakna ia merupakan salah satu cara untuk pengkaji menerangkan data yang dilakukan ke atas sampel ujian dengan menggunakan medium, jadual, graf ataupun nilai ukur. Okey, seterusnya ialah kajian tinjauan. Kajian ini merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan eksperimental yang banyak digunakan oleh pengkaji dari pelbagai bidang. Hal ini demikian kerana penggunaan yang menyeluruh, yakni kajian ini boleh digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis persoalan selain pilihan pendekatan yang digemari, iaitu pemungutan data yang cepat, penggunaan saiz sampel yang besar, pengumpulan maklumat secara terus dan keupayaan keputusan kajian digeneralisasikan Piau daripada Piau CY 2021. Kaedah ini digunakan adalah untuk mengenal pasti faktor yang mendorong pelajar sekolah terlibat dengan salah laku vandalisme di sekolah serta kesannya. Kaedah yang ketiga ialah kajian soal selidik. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu set borang soal selidik yang diedarkan kepada beberapa buah sekolah di kawasan Kuala Terengganu bagi mengkaji serta kaedah yang sesuai terhadap masalah vandalisme yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Soal selidik merupakan satu set soalan item dalam bentuk tulisan dan ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian daripada L. Nizam MS 2017. Dalam kajian tinjauan, penggunaan soal selidik mempunyai beberapa item yang sering digunakan oleh pengkaji seperti item pilihan tunggal, item bebas, item aneka pilihan, item respon pelbagai, item pangkatan, item jenis pilihan mengikut susunan kesesuaian dan item jenis liket pasca, kemudian pra-retrospektif. Okey, seterusnya sampel kajian. Menurut Bakar MSA, seperti yang dinyatakan dalam Sudirman N 2016, persampelan merupakan satu proses yang melibatkan sebahagian kecil daripada keseluruhan populasi dipilih dan dikaji bagi membolehkan pengkaji membuat satu generalisasi berkaitan populasi tersebut. Sebelum menetapkan jenis persampelan, saiz sampel ditentukan dahulu. Faktor seperti jenis kajian, jenis populasi, perbelanjaan dan skala pengukuran yang boleh mempengaruhi saiz persampelan yang akan dijalankan oleh pengkaji.
Kesimpulannya, masalah vandalisme dalam kalangan pelajar perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Hal ini kerana perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awan dan harta benda sekolah tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang. Isu vandalisme juga merupakan salah satu isu gejala sosial yang sering dilakukan oleh para remaja yang tidak mempunyai sifat kesantunan di mana mereka mempunyai sikap mementingkan diri sendiri, merosakkan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan sekolah. Selain itu, faktor yang menyebabkan berlakunya vandalisme dalam kalangan pelajar boleh dikawal tetapi perlu dikaji dengan teliti agar masalah vandalisme dapat dikurangkan dalam kalangan pelajar. Sekiranya perbuatan vandalisme berterusan, ia akan memberikan kesan buruk kepada pelajar dan kerajaan terpaksa menanggung kos yang banyak akibat kerugian yang dialami. Oleh itu, langkah pencegahan perlu diuruskan dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab agar masalah vandalisme dapat ditangani dengan baik. Oleh itu, menjadi kepentingan pelajar sebagai panduan menghindari salah laku vandalisme. Kepentingan bagi pihak sekolah mengetahui punca serta langkah bagi membendung permasalahan tingkah laku vandalisme dalam kalangan pelajar. Oleh itu, perbuatan vandalisme ini perlu dicegah sebaik mungkin agar golongan pelajar yang tidak bertanggungjawab berasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan.